boleh digunakan untuk berdakwah, berkongsi maklumat dan sebagainya. Kita amat terkejut bila dengar beberapa status FB generasi muda kita. Contohnya ada yang kita terbaca baru-baru yang menunjukkan kita seronoknya membunuh. Status FB-nya tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Baru lepas main game yang bunuh orang banyak disebut seronoknya membunuh. Kita risau tuan-tuan sekalian, game pun banyak yang tidak membina karakter jati diri yang baik kepada generasi muda. Ada satu game namanya 7 Sins, 7 dosa besar yang sepatutnya kalau nak dapat markah dia terpaksa membuat 7 dosa besar. Ini komputer secara tidak langsung mendidik generasi muda untuk melakukan dosa-dosa, apatah dosa besar yang amat mempertahankan kita. Dan baru ni dalam The Star kita lihat satu rencana bagaimana salah seorang anak muda Cina umur 22 tahun, memang dalam generasi Y tuan-tuan sekalian. Yang saya sebutkan tadi generasi Y 9 hingga 28 tahun umurnya pada tahun ini. Nama salah seorangnya saya kalau kenal memang masuk berita Elvis Kong. Kita lihat bagaimana 45 minit sebelum dia membunuh diri, dia letakkan dalam status FB dia menyatakan bahawa apa yang bakal berlaku 45 minit dari sekarang. Dia macam buat countdown. 45 minit sekarang daripada sekarang ni dia akan cuba untuk attempt suicide ataupun cubaan untuk membunuh diri dia. Dan datang tak ada cuba untuk selamatkan dia, untuk pujuk dia. Dia kata tak, aku hanya gurau je. Rupanya betul tuan-tuan sekalian, lepas 45 minit lepas dia taruh ataupun dia letak dalam status Facebook dia, dia terjun daripada tingkat 14 dalam salah satu flat di Ceras tuan-tuan sekalian. Ini sebab apa? Sebabnya hanya simple kerana putus cinta. Baru 4 bulan berkenalan, putus cinta akhirnya membunuh diri tuan-tuan sekalian. Dengan terkejut. Kita tak mahu ini berlaku pada bukan saja masyarakat Islam. Kita pun tak nak berlaku. Ia berlaku pada masyarakat bukan Islam. Kerana kita satu masyarakat majmuk. Satu anugerah yang kita diajar untuk living together and living with others. Untuk hidup secara bersama dan hidup secara harmoni dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu juga merupakan anak Malaysia kita yang kita kena risau. Sebab itu sikap sebagai umat Islam kita kena prihatin. Bukan saja kepada umat Islam, tetapi masyarakat yang disebut sebagai istilah ulama sebagai umat dakwah. Umat yang masih lagi banyak di luar sana yang masih lagi tidak menerima hidayah Islam. Kita sebagai umat ijabah, orang yang sudah menerima Islam, tapi di sana lebih besar lagi ruang lingkup untuk kita berdakwah kepada masyarakat bukan Islam, yang dikenali sebagai umat ijabah, umat dakwah. Kita umat ijabah, alhamdulillah kita telah terima hidayah Islam. Tapi di sana, di luar sana lebih ramai lagi kita. Seharusnya tuan-tuan sekalian peranan kita untuk mengislahkan masyarakat, terutamanya masyarakat bukan Islam yang kita nak tarik ke dalam agama Allah yang murni. Sebab itu peranan kita besar tuan-tuan sekalian. Saya sebutkan tadi the next generation ada lebih kurang 10 cabaran. 10 karakteristik generasi Y. Memang tak sempat kita bincangkan di sini kerana masih hanya tinggal 5 minit sebab kita nak melakukan perkara yang lebih penting selepas jadi kita bincang secara umum saja tuan-tuan sekalian. Ini cabaran yang saya nak lontarkan kepada tuan-tuan sekalian supaya kita berfikir umat. Apa saja kita buat, tidak kiralah kita sebagai pegawai PTD contoh, pegawai tabir diplomatik, apa peranan kita sebagai pegawai PTD yang ada jawatan, peranan tertentu, apa yang kita buat untuk kita kembalikan balik, mengislahkan balik masyarakat. Kalau kita sebagai seorang businessman, kalau kita tidak ada masa untuk sumbangkan masa untuk berdakwah, sekurang-kurangnya kita sumbangkan wang ringgit kita untuk pertubuhan dakwah yang sedia ada banyak. Alhamdulillah malam ini tuan-tuan sekalian, kita baru habis mesyuarat tadi Habib sama NGO lain seperti Persatuan Ulama Malaysia, seperti Sahabat Iman dan Insan Malaysia. Kita bermesyuarat bagaimana kita nak buat satu usaha bersatu padu supaya kita menangani gejala sosial ini yang kita sebut sebagai bencana sosial ini secara bersepadu, secara perpaduan. Bukan NGO itu buat sini, NGO itu buat sini. Tidak ada satu keselarasan. Jadi kita bawa habis mesyuarat tuan-tuan sekalian supaya kita boleh buat satu usaha yang bersepadu, gabungkan sebanyak mungkin NGO Islam untuk kita bersatu, berganding bahu untuk kita menangani gejala sosial. Sebab itu kita perlukan tangan-tangan saudara, bahu-bahu saudara untuk membantu. Kalau tidak mampu dengan masa, dengan wang ringgit. Kalau tak mampu sedikit, RM10. Kalau tak mampu RM10, RM50. Ataupun kalau tak mampu melalui
nanti kita luruskan program-program yang bermanfaat dan sekat program-program yang tidak bermanfaat untuk generasi muda. Terpulang kepada kita tuan-tuan sekalian, semua ada peranan. Kita ni ibarat sudut daripada sudut-sudut yang banyak. Di mana saja sudut kita berada, kita pertahankan Islam, kita sumbang untuk Islam di sudut yang tertentu. Anta sabaratun min furudil Islam. Kamu ni umpama sudut daripada sudut-sudut yang banyak dalam Islam. Jadi sumbanglah mana yang mampu, mana yang kita rasa inilah yang kita nak bawa kepada Allah. Ya Allah, inilah sumbanganku untuk umat. Inilah peranan aku untuk umat yang aku hidup di dunia dulu selama 63 tahun, selama 40 tahun, selama 50 tahun, selama 20 tahun. Inilah sumbangan aku untuk umat. Jadi kita tanya tuan-tuan sekalian, untuk tahun baru ni tuan-tuan sekalian, apa peranan kita, dan kita fokuskan bagaimana kita nak bimbing remaja, bimbing generasi muda kita ke arah kebaikan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena fikir kreatif. Macam mana kita nak tarik yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita gabungkan dengan tradisi Islam yang lampau dengan tradisi Islam yang contemporary, yang kita gabungkan supaya generasi muda ini kita boleh dekati dengan baik. Sebab mereka memerlukan belayan tuan-tuan sekalian, memerlukan kasih sayang daripada orang dewasa seperti kita. Jadi saya pernah bawa tuan-tuan sekalian 29 pelajar yang masalah disiplin tahap hardcore, yang memang dipukul cikgu, yang melawan cikgu, kontek, bergaduh dan sebagainya. Jadi kita bawa dia ke satu tempat, kita bawa ke penjara JB, bekas penjara JB, supaya dia merasakan bagaimana suasana berada dalam penjara yang begitu sengsara dan sebagainya. Dalam masa sama kita buat pengisian rohani, kita bagi dia kasih sayang, kita bagi dia semangat, motivasi bahawa walaupun adik-adik sekalian melakukan dosa sebanyak mana pun, konting ke, pukul cikgu ke, marah cikgu ke, ataupun bergaduh sesama sendiri, ataupun sebesar mana pun dosa adik-adik, tapi kalau adik-adik membuat perubahan diri, bertaubat kepada Allah, adik-adik orang yang baik. Lau fa'atumul khataaya hatta malatis sama thumma nadimtum lataballahu alaikum, kata Nabi SAW. Kalau kamu melakukan dosa meliputi langit ini pun, kalau kamu bertaubat, kata Nabi SAW, Allah akan terima taubat. Kita bagi dia semangat tuan-tuan sekalian, generasi muda ni. Dan mereka bukan tidak boleh berubah, mereka boleh berubah, tapi mereka perlukan bimbingan kita. Kalau kita jumpa mereka di tepi jalan, kita jangan marah mereka, tapi kita Assalamualaikum dek, kau ada makan belum, jom di masjid contohnya, jom pakcik ganja makan, contoh. Itu peranan kita untuk dekati remaja, untuk dekati beliau, tanya khabarnya, mungkin kita ganja dan sebagainya. Itu peranan kita tuan-tuan sekalian, untuk kita mendekati beliau-beliau tersebut. So itu ada beberapa faktor menyebabkan mereka ini terlibat dalam media sosial. Dan mereka bukan minta pun nak terlibat dalam media sosial tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya adalah faktor agama sudah tentu. Yang kita risau bahawa apabila sepasang suami isteri mendirikan rumah tangga, elemen yang diabaikan adalah elemen agama. Tidak solat jemaah, keluarga tidak dibentuk dalam keadaan suasana bi'ah, persekitaran agama yang membantu remaja belia ini untuk membangun diri. Yang ini kita risau betul sekali. Yang kedua, faktor rakan sebaya. Sudah tentu kita kena lihat anak-anak kita bergaul dengan siapa, berkawan dengan siapa, siapa kawannya dan sebagainya. Adakah dia terlibat dalam persatuan-persatuan yang membawa mereka ke arah kebaikan, ataupun persatuan yang membawa mereka ke arah keburukan. Ini kita kena cek tuan-tuan sekalian, peranan kita, sumbangan kita untuk membina generasi muda. Kalau kita tidak mampu untuk berdakwah di luar, sekurang-kurangnya kita jaga keluarga kita. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hendaklah kamu jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada terjerumus dalam api neraka. Dan setengah ulama menyatakan bahawa ahli itu meliputi bukan saja keluarga, tapi masyarakat di sekeliling kita. Bermakna kita kena selamatkan diri kita, kita kena selamatkan diri keluarga kita, dan kita jangan lupa untuk selamatkan masyarakat di sekeliling kita supaya mereka tidak terus terjebak dalam benda-benda yang melanggar. Sebab itu kita kena keluar tuan-tuan sekalian dengan aktiviti-aktiviti yang kreatif yang boleh mendekati generasi muda ini. Sebab mereka mungkin nak pergi masjid, mereka susah sikit.